Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين أما بعد. Alhamdulillah, hari ini kita akan mula satu kitab yang baru, iaitulah kitab Makhzanul Jawahir. Jadi tengok dulu dekat kulit kitab tu, dia kata apa? Inilah risalah. Nah, inilah bermula, inilah risalah, ialah risalah yang bernama Makhzanul Jawahir. Jadi nama risalah ni, nama kitab ni Makhzanul Jawahir. Makhzan ni gedung. Gedung bagi jawahir, bagi beberapa permata. Fi salatil musafir, ay fi bayani salatil musafir, pada menerangkan sembahyang musafir. Jadi kitab ni dia akan cerita tentang masalah sembahyang musafir. Sembahyang musafir ni kena kepada sembahyang jamak dan qasar lah. Jadi cukup-cukup cantik lah kitab ni. Sebelum ni kita dah bincang ataupun kita dah baca tentang sembahyang berjemaah secara khusus. Jadi kitab ni dia khusus untuk jamak qasar. Jadi bila satu kitab tu dia buat khusus untuk satu-satu masalah, dia lebih detail lah berbanding dengan kitab yang dia buat campur-campur masalah. Jadi kitab ni diambil daripada kitab Arab yang besar-besar. Contoh dia seperti Fathul Wahhab dan Bujairimi dan juga I'anatul Talibin. Bujairimi Iqna', Fathul Wahhab, kitab bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, I'anatul Talibin Syekh Abu Bakar Shatta, Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi kitab ni dia ambil daripada kitab-kitab Arab tu lah. Jadi kalau sangkut masalah dalam kitab ni, boleh rujuk kitab-kitab Arab tu. Dia kata apa? Ialah sebuah risalah pada bicarakan sembahyang orang musafir. Sembahyang bagi orang yang musafir. Menghimpunkan dia kan risalah ni, siapa menghimpun? Fa'il, oleh yang dhaif, oleh yang lemah. Semua kalam tawaduk dia. Lagi fakir, yang amat berhajat. Hak cenak. Fakir, hak cenak. Jadi dia ni, Tok Guru daripada cenak. Abdul Wahab bin Abdullah bin Awang bin Husain, pengasuh budak-budak Dil Ma'had Al-Islami, Pondok Selajawi Kotak Cenak. Jadi saya pun tak bisa sampai lah pondok dia ni. Cuma Cenak tu biasa lalu lah. Bila kita nak pergi petani tu, dia lalu kot Cenak. Dia ada jalan lalu kot Cenak tu. Jadi tak apalah. Jadi terlebih dahulu, sebelum kita mula kitab ni, kita hadiahlah Al-Fatihah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan sahabatnya dan kepada alim ulama yang mendahului kita, khususnya pengarang kitab kita ni,
Tuan Guru Abdul Wahab bin Abdullah bin Awam bin Hussein. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita buka muka surat 1, muka surat yang pertama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana bi'ibadatihi wa rakhasa lana biiradatihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala atba'ihi wa asya'ihi. Amma ba'du. Jadi dia kata bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ni tertentu ataupun milik ataupun berhak bagi Allah. Nah, alhamdulillah, segala puji mustahiqun lillah. Nah, berhak bagi Allah. Nah, mustahiqun lillah. Alladzi, Allah tu sifat dia. Alladzi waffaqana, yang memberi taufik ya Allah akan kami. Akan kami ataupun akan kita. Bagi taufik mana? Bi'ibadatihi, dengan ibadatnya ataupun dengan dapat mengerjakan ibadat kepadanya. Itulah kalau kita nak buh ayat yang mudah sikit ya, mudah faham. Dengan dapat mengerjakan ibadat kepadanya. Jadi Allah Ta'ala yang bagi taufik dan kekuatan untuk melakukan taat bagi hamba ni. Taufik ni khalqu qudratit ta'ati lil 'abdi. Khalqu qudratit ta'ati, menjadikan kekuatan taat, kekuatan untuk buat taat, untuk patuh, untuk ibadah lil 'abdi, bagi seorang hamba. Jadi kalau kita ni boleh masuk duk ngaji kitab ni, kita dah dapatlah tu taufik tu. Lepas tu dia kata apa? Kita lajulah, kita tak urai panjang lah, kita ambil poin-poin saja yang untuk muqaddimah ni. Wa rakhasa lana bi iradatihi. Wa rakhasa, waw tu atah dekat waffaqana. Waw tu atah dekat waffaqana. Ni alladhi rakhasa. Yang mana rakhasa ni? Memberi keringanan, memberi rukhsah, memberi keringanan. Allah tu lagi sifat dia yang memberi keringanan. Ya Allah, lana, bagi kita ataupun bagi kami. Bagi keringanan bagi kita bi iradatihi, dengan iradatnya Allah. Dengan iradat, dengan izinnya. Dengan izin Allah. Jadi Allah bagi keringanan. Jadi pada kata rakhasa, rakhasa lana bi iradatihi, kat sini ni orang panggil bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Bara'atul
istihlal. Jadi bara'atul istihlal ni dia satu bahagian daripada ilmu badi'. Nah, ilmu badi'. Ilmu badi' tu pula dia satu bahagian daripada ilmu balaghah. Mengaji balaghah nanti jumpalah benda-benda ni. Jadi apa tu bara'atul istihlal? Bara'atul istihlal tu ulama kata ayyazkura al-mutakallimu. Kalau nak ambil tu ayyazkura mutakallimu, ayyazkura al-mutakallimu. Al-mutakallimu fi awwali kalamihi. Fi awwali kalamihi ma yush'iru bimaqsudihi. Habis. Ma yush'iru bimaqsudihi. Ayyazkura, bahawa menyebut al-mutakallimu oleh orang yang bercakap. Menyebut berkata-kata oleh orang yang bercakap lah. Fi awwali kalamihi, pada permulaan cakapannya. Pada mula cakapnya. Menyebut apa? Ma yush'iru, akan barang yang mengisyarat. Barang yang mengisyarat. Ia barang tu bimaqsudihi, dengan tujuannya, tujuan mutakallim tu. Jadi dia sebut pada permulaan cakap dia. Dia sebut apa benda ataupun barang yang mengisyaratkan tujuan dia. Jadi dia buat iklan lah. Mula-mula cakap tu dia buat iklan lah. Jadi bila dia kata rukhsah, kita faham dah kitab ni dia nak membincangkan tentang rukhsah. Maka rukhsah apa yang nak dibincang dalam kitab ni? Rukhsah pada jamak dan qasar. Rukhsah ketika mana musafir. Rukhsah ketika mana musafir iaitulah tentang jamak dan qasar. Ikut tu. Tu. Jadi iklan lah. Awal cakap iklan. Lalu tok guru dia buat contoh ni lah. Orang nak jual ubat. Awal-awal dia cakap dah. Tiap-tiap penyakit ada ubatnya. Kita tahu dah dia ni memang nak jual ubat. Tak ada kerja lain. Macam tu lah. Jadi dia isyarat dah pada awal kalam dia tu. Awal cakapan dia tu. Apa tujuan dia nak buat ni. Dia buat isyarat. Habis. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Dan selawat dan salam di atas penghulu kita. Ala aika inani ala. Ataupun ai nazilatani ala. Ataupun nazilani. Boleh? Nazilani ala. Turun keduanya ala di atas sayyidina. Di atas penghulu kita Muhammadin. Muhammadin badal pada kata sayyidi. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan di atas keluarganya nyanya Sayyidina Muhammad. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya nya Sayyidina Muhammad. Wa ala atba'ihi, di atas yang mengikut. Wa ala atba'ihi, dan di atas sama tu wa ala atba'ihi wa asya'ihi. Di atas yang mengikut pengikut lah, kita kata pengikut asya' pun pengikut.
Asba'ihi pun pengikut-pengikut juga. Sama tu. Asya'ihi pengikut-pengikutnya. Habis. Amma ba'lu. Pengikutnya pengikut Nabi Muhammad. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Adapun kemudian selepas daripada itu, selepas daripada mana? Basmalah, hamdalah, selawat dan salam atas Sayyidina Muhammad tu. Selepas daripada itu, maka jawab bagi adapun. Maka adalah dunia sekarang boleh dikatakan dunia merampas-rampas masa. Ini mukaddimah dia lah. InsyaAllah kita try tengok habis mukaddimah ni. Jadi dia kata masalah ni, dunia ni, dikatakan dunia ni dunia yang merampas-rampas masa. Orang ni kerja tak cukup masa. Pasal apa tak mengaji? Tak dan. Pasal apa tak buat ni? Tak dan belakang. Tu. Ni dunia duk rampas-rampas masa. Kerana ilat yang kata boleh dikatakan tu. Sebab apa boleh dikatakan dunia ni merampas-rampas masa ni? Kerana bahawa semasa bagi satu pekerjaan yang tertentu, yang khusus, merampaskan dia kan masa tu. Masa bagi satu pekerjaan yang khusus tu merampas mana? Oleh pekerjaan yang lain. Kita ada kerja lain. Tapi kerja lain yang rampas. Masa kerja lain yang rampas masa kerja tu. Contoh kita kata apa? Contoh kita ni ada pekerjaan yang lain tu, contoh dia mengaji. Kita kena ada masa untuk mengaji. Tiba-tiba pekerjaan tengok TV ni ataupun pekerjaan tengok apa? Tengok handset kan? Merampas masa mengaji kita. Jadi perkara ni itulah. Jadi masa bagi satu pekerjaan yang tertentu tu merampas akan dia oleh pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang lain tu tengok handset. Macam itulah. Tengok TV. Tengok filem. Tengok drama. Merampas masa satu pekerjaan. Patutnya kita kena mengaji. Patutnya kita kena habis masa dengan ibadah. Patutnya kita kena buat benda-benda manfaat. Tapi ada benda lain yang rampas masa tu. Dia kata apa? Seperti masa bagi Aisyah merampaskan dia. Ni seperti ni misal ni. Misal yang kata masa satu pekerjaan tu dirampas tu macam mana? Seperti masa bagi Aisyah merampaskan dia kan masa bagi Aisyah tu oleh berbual-bual di kedai kopi. Umpamanya tu. Patutnya masa tu kita guna untuk Aisyah. Untuk duduk dekat masjid nak tunggu sembahyang Aisyah. Tapi kita dah dirampas dah dengan masa berbual-bual. Duk menyembang dekat kedai kopi. Sembang pula lepas Aisyah. Tak ada sembang bab ilmu apa. Tak ada sembang faedah apa. Makruh tu. Makruh tu. Jadi duk rampas ni masalah dia macam tu lah. Masa yang patut kita habiskan dengan kitab banyak, tiba-tiba dirampas oleh game. Dia kerja main game pula lah. Main game. Patutnya kita guna masa tu untuk habiskan dengan ilmu kan, dengan ibadah kan. Tapi dia rampas ni masalah. Lepas tu dia kata apa? Dan masa bagi sembahyang subuh merampaskan dia kan masa tu oleh tidur. Tidur pergi rampas pula.
Nah, masa sembahyang subuh dia tidur pula. Sehingga masa bagi sembahyang sunat 2 hari raya merampaskan dia kan masa sembahyang sunat tu oleh ziarah pantai-pantai dan Cina. Cina ni apa dah? Tempat-tempat peranginan. Itu Cina. Nah, patut guna masa tu untuk ni boleh jadi tempat mereka ni. Nah, kita guna untuk sembahyang sunat hari raya dah. Hari raya setahun sekali kalau raya Aidilfitri. Raya Adil Adha setahun sekali juga. Tiba-tiba mereka duk pergi berjalan ke pantai tu, orang duk sembahyang. Nah, gitu. Nah, Cina tu Ustaz? Cina kalau ikut topik ni tempat-tempat peranginan. Macam tu lah. Tetapi wahai saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali kamu biarkan bahawa merampas oleh perkara yang haram akan masa-masa ibadah kamu. Jangan biarlah. Jangan biar bagi benda haram ni rampas masa-masa kita ni buat ibadah. Maka jika biar kamu demikian itu merampas oleh perkara yang haram akan masa ibadah tu, kalau kita biar juga, maka jawab bagi jika, maka bermaknanya kamu itu menukarkan selamat diri kamu akan mudarat diri kamu tu. Nah, kita dah tukar lah. Hak patut selamat ni kita pergi tukar bagi jadi mudarat. Sebab hak haram tu, sebab apa? Sebab perkara yang haram ni perkara yang dijanji seksa. Nah, benda yang dijanji seksa. Sebab tu tengok takrif haram. Apa dia haram? Haram ni ma yu'aqabu ala fi'lihi. Nah, ni dalam usul fiqh. Ma yu'aqabu ala fi'lihi. Wa yusabu ala fi'lihi. Ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Barang yang dijanji seksa ala fi'lihi, ala ta'liliyah, dengan mana kerana buatnya. Bila kita buat dijanji seksa. Wa yusabu, dan dijanji pahala ala tarkihi, kerana meninggalnya. Kalau kita tinggal benda haram dapat pahala. Ni benda dijanji seksa. Bila benda tu dijanji seksa, kita ni pi duk buat juga benda haram. Maksud dia kita duk pi cari mudarat lah. Cari benda yang memudaratkan diri. Padahal benda mudarat ni ad-duraru yuzal, patut dihilangkan. Kalau dalam kaedah fiqh kan dia tahu ad-duraru yuzal. Benda yang mudarat ni kita kena hilangkan. Kena hilangkan. Tapi hak tu mudarat hak nampak lah kat dunia ni, pasal tak nampak, dia tak nampak kena seksa lagi, mati pun nampak, tapi tak apa. Kok mana pun kita kena hilangkan. Ikut kaedah fiqh kena hilangkan. Ni kita pergi cari pula dah. Lebih-lebih lagi lah kalau orang tu dah sampai 40 tahun duk buat benda haram lagi teruk lah. Kalau 40 tahun duk dalam benda haram lagi, umur 40 dah buat benda haram lagi. Ni kena beringat. Sebab Nabi kata man jawaza arba'ina al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu. Falyatajahhaz ilan nar. Nabi kata siapa-siapa yang melampau akan 40 tahun, umur dia dah melampau 40 tahun. Man jawazal arba'ina walam yaghlib, dan tidak pernah menang
khairuhu oleh kebaikannya, syarrahu atas kejahatannya. Kebaikan ni dia tak pernah menang atas jahat tu. Falyatajahhaz ilan nar, maka bersiap sedialah masuk kepada neraka. Maka sesal kamu sehabis-habis sesal di akhirat. Di akhirat pekerjaan kamu. Jadi dia kata maka sesal kamu sehabis-habis sesal di akhirat. Di akhir pekerjaan kamu. Di hujung pekerjaan tu kamu akan sesal lah nanti. Buang masa dengan benda-benda yang haram, patut kita ambil benda yang manfaat. Buat ibadah, tiba-tiba kita pergi buang dengan benda yang haram, ni akan menyesal. Dan boleh dikatakan, dan ni atas dekat, boleh dikatakan tadi. Dan ni atas dekat, boleh dikatakan juga. Atas tu. Ni maka adalah dunia sekarang boleh dikatakan juga dunia bersegera. Dunia cepat. Ni. Dunia pantas. Bersegera mereka. Makanan pun ada juga. Jadi segera tengok. Dan mi segera. Dunia mau cepat mereka. Makanan segera. Ustaz pun segera. Tak segera. Jadi nak cepat belakang. Mengaji pun cepat. Daurah saja. Daurah saja. Daurah. Dunia yang bersegera. Kerana tengok ilat pada kata boleh dikatakan. Kerana pekerjaan yang dibuat oleh orang-orang dahulu di dalam masa sehari, maka sekarang dibuatkan dia akan pekerjaan tu di dalam masa 1 jam jua. Masalah. Jadi hak orang dulu boleh buat dalam masa sehari, lah ni boleh buat sejam lah. Sejam siap dah tu. Cepatlah, semua nak segera, semua cepat. Sebagai contoh, maka sukalah orang-orang kita sekarang kepada bersegera dan cepat pada apa-apa pekerjaan orang sekarang. Jadi orang kita ni, dia sukalah zaman kita ni memang suka nak cepat. Apa benda pun nak cepat. Sampai mengaji pun cepat. Mengaji pun nak cepat. Bila ngaji nak cepat ni, pergi ikut daurah. Padahal daurah tu untuk orang yang orang kata apa, dah ada isi lah, orang kata dah ada alat. Sesuai lah ikut daurah tu. Untuk dia cek balik kitab-kitab tu, mungkin ada jatuh. Macam tu lah. Tu ikut daurah. Lah ni orang kita hak tak kemah mana apa kalau ikut daurah. Lepas tu dia tinggal lah majlis-majlis ilmu yang patut dia ikut. Lah kali dia kerja himpun kitab. Himpun kitab 8 hari. Semua khatam lah. Semua khatam lah. Dah daurah semua. Tanya bab masalah jamak ni, gena jamak ni. Dah tengah-tengah dah. Padahal dia daurah dah. Awak tak erti nak jawab pula bab jamak qasar pun. Jadi itulah. Tu ni Allah. Dia letih lah dia macam tu. Tok guru dia duk kata apa, mengaji selok ni. Dan mengaji selok ni mengaji orang arti dia tau. Antaranya Pak Long Zahid lah. Dia kata gitu. Ngaji selok kitab ni ngaji hak orang arti, orang boleh dia tau. Tak apalah. Kalau nak daurah tapi jangan tinggallah hak mengaji sedur-sedur ni. Saya pun ikut juga. Dan saya pun tak cukup juga ilmu tu, tapi kita ikut juga daurah-daurah ni. Ikut juga. Dan kita mengaji juga yang cara mengaji orang-orang dululah.
Satu-satu pelan-pelan ni. Nak. Habis. Lepas tu dia kata apa? Sehingga pekerjaan ibadah pun suka setengah-setengah daripada mereka itu akan bersegera dan cepat. Nah, mereka suka nak cepat juga. Ibadah pun nak cepat. Tak mau lambat-lambat. Kalau Wahabi tu tak ada dah. Zikir-zikir lepas mayang tu tak ada dah. Mereka cara mau cepat. Nah. Lepas mayang tu boleh mangkit terus. Zaman Nabi macam tu lah. Nah. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman salaf. Nah, lepas mayang tu mangkit tak betul juga dia terus. Bukan duduk atas tikar mayang, bukan duduk salam dulu, bukan ra'i orang yang kita jumpa dulu, kata tak. Nah, tak ada. Tu zaman Nabi dia macam tu. Dia macam tu. Macam Wahabi duk buat lah. Kan mereka kata mereka salah. Ikut Nabi. Nah, ikut sahabat. Macam tu lah. Macam mereka duk buat lah ni. Jadi zaman Nabi macam tu lah. Lepas mayang tu jadi kalang kabut lah. Lah. Boleh fikir kan hampa ikut salah tapi tak nampak langsung cara-cara orang salah. Tak. Jadi kalang kabut pelik. Tu kata bukan salah hampa ni. Salah ni. Nah, salafi, salah fikir. Nah. Habis. Maka kerana inilah. Kerana mana? Kerana dunia merampas-rampas masa dan dunia bersegera buat itu. Kerana inilah, ni kerana dunia merampas-rampas masa dan dunia bersegera tu. Sebab dunia dah macam ni lah. Berulang-ulang pertanyaan di atas diri hamba yang dhaif ini. Duk ulang-ulang tanya. Ada orang duk pergi tanya dia lah. Pertanyaan mana? Daripada masalah sembahyang qasar dan sembahyang jamaah. Duk ulang-ulang tanya. Lepas tanya lagi tanya pula. Nah, jadi macam tu. Nah, duk ulang-ulang tanya, tak faham lagi. Macam ni dia baru ni timbul pula bab jamak pula. Dia nak jamak kat rumah pula dah. Dia timbul pula. Lepas tu orang pakat share pula, viral pula. Pasal apa? Pasal orang tak tahu benda tu. Nak kata tak belajar, tak tahulah dulu takkan tak ada pendidikan Islam dekat sekolah. Mengaji apa pendidikan Islam kat sekolah dulu? Kan tak ada syariah kat sekolah kot. Tapi tak boleh pi sebab segera nak cepat. Ngaji tebuk-tebuk tu lah habuan lepas Faisal je. Habuan bagi lepas exam. Bagi dapat CJ dekat tu lah. Lepas tu sampai timbul benda tak betul pun orang tak boleh nak tolak lah ni. Orang tak mampu dah nak tolak. Sebab ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Jadi dia kata apa? Dan berulang-ulang hamba pada menjawabnya pertanyaan dia. Dah orang duk ulang-ulang tanya, dia pun duk ulang-ulang jawab. Duk kerja jawab. Atas qadar pendapatan hamba yang pendek ilmu, yang pendek, yang sedikit. Yang sedikit ilmu. Pendapatan. Qadar pendapatan. Apa yang dia dapat lah. Apa yang dia tahu. Macam tu, qadar pendapatan tu. Apa benda yang dia tahu lah, hamba tahu tu, yang pendek ilmu, yang sedikit ilmu ni, kalam tawaduk dia. Dia begitu dah, orang dulu ni dia, sekarang kita tu, banyak yang macam ni lah. Hamba ni dhaif lah, hamba ni tak ada apalah, hamba ni sedikit ilmu lah. Tiba-tiba semata-mata suka hati hamba. Ni orang panggil apa benda ni? Ni dia nak buat illatul ba'isah. Ataupun orang panggil
alasan yang mendorong dia karang kitab dia ni. Sebab apa yang dia boleh karang kitab dia ni? Ini alasan dia lah. Macam mana cerita yang dia karang. Tiba-tiba semata-mata suka hati hamba hendak menghimpunkan satu risalah pada menyatakan masalah-masalah yang bergantung dengan dia dengan masalah tu. Nah, daripada hukum qasar dan syaratnya syarat qasar. Jadi dia kata suka hati hamba ni hendak menghimpunkan satu risalah. Satu risalah tu pada menyatakan, pada menerangkan masalah-masalah. Nah, masalah-masalah mana? Yang bergantung dengan dia dengan masalah tu, bergantung tu daripada hukum qasar. Bergantung ni maksudnya bersangkut paut. Bahasa kita tahu tu lah. Dia ada sangkut paut. Bersangkut paut dengan dia dengan masalah tu daripada hukum qasar. Dan syaratnya syarat qasar. Ada syarat qasar. Dan sembahyang jamak. Sembahyang jamak. Ada cerita bab sembahyang jamak. Nah, sembahyang jamak. Sembahyang jamak mana? Kedua-dua macamnya sembahyang jamak tu. Sembahyang jamak tu kedua-dua macam, yang kedua-dua macam lah. Kedua-dua jenis. Apa kedua-dua macam mana? Iaitu yang kata kedua-dua macam tu, kedua-dua jenis tu, jamak takdim dan jamak takhir. Nak cerita jamak takdim, jamak takhir. Ngaji lah. Kita kena mengaji ke detail. Hak jawab soalan tu haram jawab, haram tak detail pun. Kita ambil pun syarat jamak takhir tu cerita ke orang. Nah, dia hanya habaq kata apa doktor tu lah, cerita doktor tu. Nah, dia habaq umum gitu lah. Tanpa dia nakal mana pun, nakal daripada mana-mana kitab, dia hanya umumkan macam tu saja. Tanpa cerita syarat-syarat tu. Takkan memada dengan niat saja, lepas tu boleh buat kat mana-mana. Tak ada syarat lain lagi kan? Adakah jamak takhir ni hanya syarat dia niat dalam waktu zuhur? Ketika musafir. Kan ada syarat lain lagi? Tak didetailkan. Tu doktor dah tu. Doktor. Doktor macam tu lah orang nak pakai sangat tu. Padahal kawan tak ada nakal pun. Ada cerita kitab mana sebut macam tu. Patut abang lah. Nak rujuk dalam mana? Kalau kami nak rujuk kat mana? Takkan rujuk kat diri doktor ke apa? Patut cerita lah. Jadi, kita ngajilah bagi detail lah satu-satu bab jamak qasar. Penting ni. Wallah ni orang suka berjalan lah. Kalau suka berjalan tu, dia suka buat jamak qasar lah. Jadi, kena mengaji lah jamak qasar. Serta hamba sebutkan setengah-setengah daripada setengah-setengah daripada kebenaran Allah di dalam masa safar, di dalam takluk kat kebenaran. Kebenaran Allah di dalam masa safar. Apa kebenaran ni? Perkara-perkara yang dibenar dan diizinkan. Dah kebenaran Allah tu, perkara-perkara yang dibenar dan diizinkan oleh Allah di dalam safar tu. Di dalam safar. Safar ni di dalam kita duduk berjalan tu lah. Safar apa safar? Dalam perjalanan tu. Tu safar. Kalau musafir, orang yang berjalan tu musafir. Dia isim fa'il. Pada kata safara yusafiru musafaratan. Musafaratan tu masdar dia. Musafaratan, lepas tu isim fa'il musafirun. Isim maf'ul musafarun. Tu.
Jadi dia kata apa? Ini perkara-perkara yang dibenarkan dan diizinkan oleh Allah di dalam masa safar, dalam masa berjalan lah. Dan beberapa faedah-faedah yang lain lagi. Nah, dia ada himpun faedah-faedah yang lain. Di antara faedah yang lain tu dalam kitab ni, kalau belah belakang tu, dia adalah cerita siapa Imam Syafi'i, dekat mana Imam Syafi'i ambil ilmu dia. Ya. Imam Syafi'i, bila datang Imam Syafi'i badal ni. Lepas tu peringatan terhadap saudara-saudara yang bermazhab Syafi'i. Tu dia ada. Masalah-masalah sikit lah, masalah musafir. Lepas tu pasal apa kita ikut mazhab Syafi'i. Dia ada cerita dalam kitab ni. Ni pasal ni lah. Pasal Wahabi tu. Wahabi tu banyak tu yang boleh timbul cerita bab-bab macam ni. Dia faham tak? Wahabi apa ikut Imam Syafi'i, ikut sunnah lah. Bahawa Wahabi belah-belah kita ni dia di sikit lah. Dia ambil juga, dia nakal juga perkataan ulama kan. Surah Wahabi hak kopi O tu tak marah, dia kira Quran sunnah. Imam Nawawi dengan Nabi, siapa lebih hebat? Tu pertanyaan Wahabi nah tu. Kita nak ikut Imam Nawawi kan nak ikut Rasulullah. Rasulullah dengan Imam Nawawi, siapa lebih hebat lagi? Tu pertanyaan tu. Jangan tu ada mengajak lah, buat mai kita hadis dah lah. Kalau hang mengajak lagi ikut hang pula. Hang dengan Rasulullah apa hebat lah. Pening lah. Cakap baru tu. Jadi dia kata apa? Mudah-mudahan dengan dia. Jadi beberapa faedah yang lain lagi. Mudah-mudahan dengan dia, dengan himpunan ni, himpunan risalah ni, himpun risalah ni. Dengan dia, dengan himpun risalah ni, jadi peringatan bagi hamba sendiri. Peringat ilmu diri sendiri. Dan saudara-saudara yang dhaif, yang seperti hamba. Dan hamba pernama akan dia. Hamba bubuh nama. Hamba tu semua musannaf tu. Hamba bubuh nama akan dia akan risalah ni. Mahzanal Jawahiri. Maf'ul yang kedua pada kata pernama tu. Pernama tu Mahzanal Jawahiri. Akan Mahzan Jawahir. Mahzan ni gedung. Gedung bagi permata-permata. Fi salatil musafiri, ay fi bayani salatil musafiri, pada menyatakan sembahyang musafir. Tu dia apa? Tempat simpan. Tempat simpan gedung. Kalau law ni kita terjemah perbendaharaan. Macam itulah. Perbendaharaan yang saya biasa tengoklah. Orang terjemah makhzan ni. Makhzan. Kuntu kanzan. Kanzan tu gedung tu. Kanzan, gedung pembendaharaan. Kuntu kanzan makhfiyan. Lam u'raf. Fa'ahbabtu lil u'rafa. Fakhalaqtul khalqa. Ada hadis kursi tu. Kuntu kanzan makhfiyan. Adalah aku ni kanzan. Ni gedung yang tersembunyi. Gedung ataupun kita ada pembendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rafa. Maka kasih oleh aku bahawasa dikenal akan aku ni. Bahawasa dikenal akan aku. Fakhalaqtul khalqa. Maka aku menjadikan khalqa makhluk. Khalqa kena dekat Nabi kita Muhammad SAW. Jadikan Nabi Muhammad nur Nabi Muhammad. Awal makhluk. Tempat simpan ataupun kita kata gedung pembendaharaan segala ni bagi segala permata. Pada menyatakan sembahyang orang musafir. Maka dengan sekira-kira ikhlas hati hamba pada memungut ni mengutipkan permata-permata masail. Ni semua ni susah belakang ni. Kena tolong dengan ilmu balaghah pula ni. Jadi permata-permata masail orang panggil
apa? Uh, idafat musyabbah kepada musyabbah bih. Nah, idafat musyabbah kepada musyabbah bih. Tu. Permata-permata masail kalih balik. Yakni masalah-masalah yang diserupakan dengan permata. Tu. Idafat musyabbah kepada musyabbah bih. Nah, permata tu musyabbah. Nah, permata idafat musyabbah kepada musyabbah bih. Nah, permata tu jadi musyabbah. Nah, masail tu musyabbah bih. Ini permata masalah yang diserupakan dengan permata. Tu. Yang diserupakan dengan permata. Dia tu. Nah, idafat musyabbah kepada musyabbah bih. Kata balik ya. Asal terbalik, permata masail ni masail yang diserupakan dengan permata. Nah, hak diserupa tu nama dia musyabbah. Hak diserupakan dengan dia nama dia musyabbah bih. Terbalik semua. Masail yang diserupakan. Kalau gitu idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Gitu. Nah, idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Jadi masail yang diserupakan dengan permata. Dia musyabbah dulu baru musyabbah bih. Itu. Dia kena letak musyabbah dulu baru letak musyabbah bih. Lah ni dia letak musyabbah bih dulu, letak musyabbah dia letak musyabbah kat depan tu. Jadi kita kena kalih lah. Nah, kalih ni masail yang diserupakan dengan permata-permata. Bila tashbih adalah wajah syabah, wajah dia jalan sama kot mana. Bila serupa dengan permata ni pada pihak mahal lah. Masalah yang mahal lah nak abang tu je. Masalah yang mahal. Memungut tu daripada laut kutubil ulama. Laut kutub al-ulama. Laut kutub pula. Laut kutub ni jamak pada kata kitab. Jamak taksir pada kata kitabun, kutubun. Nah, kitabun. Kalau kitabun satu kitab. Kalau kutub banyak kitab lah. Ni pun sama juga. Laut kutub ni idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Nah, idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Nah, laut kutub yakni kutub ataupun kitab-kitab yang diserupakan dengan laut. Tu. Kitab-kitab ulama tu yang diserupakan dengan laut. Bila serupakan dengan laut tu pada pihak apa? Pada pihak satu luas lah. Bila sama dengan laut ni luas lah. Luas. Dan ada macam-macam benda di dalam dia. Itu kitab-kitab ulama. Dah luas, lepas tu banyak benda dalam tu. Dalam laut, permata pun ada. Nak dapat permata, kena selam dalam laut lah. Kita nak dapat benda yang bernilai ni, kena selam dalam kitab ulama tu. Selam. Itu yang kita duk tekan mengaji kitab-kitab ulama ni. Nah, untuk kita dapatkan permata, untuk dapatkan benda-benda yang mahal. Bukan banyak dah orang nak mau mengaji kitab-kitab ni, dia tak banyak lah. Jadi dia kata apa? Maka dengan dia kata, jadi kutub ulama tu yang diserupakan dengan laut-laut. Kutub ulama tu sifat bagi kutub tu yang diiktibarkan, yang diambil kira. Yang diambil kira. Kitab-kitab yang muktabar lah. Dia ambil daripada kitab-kitab yang muktabar. Harap hamba kepada Tuhan bahawa memberi manfaat ia Allah dengan dia. Tuhan atau memberi manfaat ia Tuhan dengan dia, dengan ini risalah.
seperti telah memberi manfaat ia Tuhan tu dengan asal-asalnya. Asal-asal tu maksudnya kitab-kitab yang diambil tu lah. Kutub ulama tu. Kutub ulama tu. Macam mana kitab-kitab ulama yang muktabar ni ada manfaat, dia harap juga risalah dia ni, kitab dia ni ada manfaat juga macam hak asal yang diambil tu. Jadi baik manfaat dengan asal-asalnya, asal-asal kitab yang diambil tu. Yang hamba memungutkan daripada asal-asalnya tu. Hamba ambil daripada asal-asal tu. Maka jika didapati di dalam risalah ini akan salah, maka ianya salah tu semata-mata singkat pahaman hamba jua. Kalau ada salah tu singkat pahaman Allah. Kita nak faham kitab ulama Arab ni pun teruk tak ngalah. Dia boleh terjemah harfiah harfiah pula tu. Satu seketui daripada kitab ulama dia boleh terjemah. Alim dah lah ni. Tok guru dah. Tapi masih duk rasa singkat faham lagi. Tu. Dan jika didapati di dalam ini risalah ni akan yang betul. Kalau dapat yang betul itu, maka ialah yang betul tu. Yang menghendaki oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Hak betul itu sebenarnya, hak itulah yang ulama nak. Bukan saya reka dak. Tapi kalau hak salah tu, pasal saya yang singkat pahaman. Allah. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiqu wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi taufiqu, dan dengan Allah jualah at-taufiqu, memberi taufik. Dengan Allah Ta'ala jualah taufik. Wala hawla, dan tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Tidak ada daya, haula tu tidak ada daya daripada menolak maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan daripada melakukan taat. Illa billahi, melainkan dengan Allah. Allah mana? Al-Aliyyi, sifat dia. Yang maha tinggi. Al-Azimi, lagi maha agung. Faslun fi dalilil qasri salati. Ni nak cerita pula satu pasal yang mana nak cerita dalil untuk sembahyang qasar. Wallahu a'lam. Ini kita baca satulah. Pembukaan kitab baru Mahzanul Jawahir. Allah, kalau tak ada apa-apa, esok pagi kita sambung lagi. Esok pagi insyaAllah. Isu tengah panas ni sonok lah baca kitab ni. Kita pun tak terfikir Wahabi nak bawa kelak isu lah. Tapi Tuhan dah tentukan kecantikan tu. Allah alam. InsyaAllah lah esok pagi kalau tak ada apa kita jumpa lain. Ni ada kelah pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.